yang hanya mampu untuk mengurung, mengikat, menyiksa jin hanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita masih diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan daripada masalah penyakit-penyakit yang mereka tidak dapat rungkaikan dengan perubatan doktor. Jadi insya-Allah yang mana pada kali ini ada satu pesakit yang mana datang ataupun memberitahu beliau mengalami mimpi yang amat-amat menakutkan dan mengalami luka-luka di badan dan juga lebam-lebam di kawasan tertentu. Yang mana apa yang diceritakan daripada kisah yang beliau alami, saya dapati kemungkinan itu adalah di antara simptom-simptom ataupun tanda-tanda gangguan yang datangnya daripada makhluk halus. Dan insya-Allah kali ini kita akan sama-sama cuba membantu beliau agar beliau mendapatkan kesihatan yang baik dan juga dapat menjalani hidup seperti mana sedia kala dan tidak ada lagi rasa ketakutan, emosi yang tidak stabil dan sebagainya, dan juga dapat tidur dengan aman tanpa gangguan daripada mimpi yang menakutkan tersebut. Jadi kali ini sama-sama kita ikuti rawatan ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan bantuannya insya-Allah. Mari sama-sama insya-Allah. Yang jadi punca pergi berubat tu pasal apa? Ada tak kena dengan kita ke macam mana? Macam sebab saya kerap mimpi benda bukan-bukan. Antaranya? Air mayat tu saya tengok dekat bawah tu lah. Mimpi tu? Okay. Lepas tu mimpi nenek saya lah, makcik saya dah meninggal tu lah. Ya. Mimpi macam menyeram-menyeramkan lah. Artinya semua mimpi-mimpi tu mimpi yang menakutkan? Ya. Mimpi binatang-binatang berbisa pernah tak? Ular lah, kerap itu terlampau kerap. Ular macam dah mainan dah. Okey. Jadi lepas daripada selalu kerap mimpi tu, tu yang terberubat. Antara benda-benda yang lain berlaku dekat kita, ada tak orang cakap daripada sudut emosi, daripada sudut orang cakap apa, perasaan dia akan jadi tak stabil lah. Betul. Ya? Kemudian badan ada rasa sakit-sakit tak? Sakit juga, perut saya kerap sakit lah. Perut kerap sakit. Tak masalah kalau saya tanya, maksudnya daripada sudut kitaran haid macam mana, terganggu tak kadang-kadang? Tak ada, haid okey. Kitaran haid tak ada masalah, cuma masalah sakit perut lah. Kerap. Pening kepala kerap tak? Kerap bahu, tengkuk saya memang selalu sakit lah sini. Ya. Tengkuk. Dengan dada saya memang sakit. Sakit tu sebab payah nak bernafas ke ataupun rasa macam mencucuk? Mencucuk. Lepas tu macam yang kerap cala tu. Kerap ada kesan tak cakar? Tak ada kerap sangat, tapi dia ada yang cala-cala tu lah. Seingat kita tak ada pun kita terlanggar ke garu ke apa semua kan. Okay. Kemudian saya nak tahu juga tu, kesan-kesan lebam biasa tak dapat? Dekat sini. Kawasan-kawasan tu. Sini. Baik, sebenarnya saya nak tahulah. Akak biasa tak amalkan, bukan amalkan lah, maksudnya kerap yang kata tidur lepas daripada asar, ataupun nak bawa ke maghrib dia jadi mengantuk sangat. Kadang-kadang sampai tak boleh nak kawal, terlelap juga. Kalau balik kerja pukul 7, ya. Dalam bas, dulu kerap tidur lah. Sampai pukul 7.45 ke dalam bas tu. Faham. Kalau asar tu macam tu terlelap je lah. Tapi mengantuk yang tak boleh nak kawal lah. Memang tak boleh ngantuk, tak boleh buat bincang. Memang kerap mengantuk lah. Okey. Itu yang sebab tu yang membawa akak pergi berubat lah. Berubat sebelum ni di mana Dekat kampung je. Ya? Dekat kampung. Kampung di mana? Banting. Oh, Banting. Sebab memang saya dari kecil memang kerap menangis, sakit perut. Memang dari kecil memang sakit perut, kerap menangis. Sebab buat berubat tu yang mimpi teruk lah. Yang mimpi terlalu kerap mimpi. Sebab sejak nenek saya meninggal. Ya. Cuma yang kata akak pergi berubat tu, yang kata nampak benda dekat dalam botol tu, dia sebut apa, dia dah keluarkan benda tu daripada badan akak, masuk dalam botol lah. Lepas tu macam terasa lain lagi. Lepas tu saya pergi berurut. Orang tu kata sebab perut ni berpasir. Perut berpasir? Sebabnya kerana gangguan tu lah. Dia kata macam ada benda lah. Sebab orang yang berurut tu pun macam pandai ni lah. Dia dapat rasa lah. Okay. Baik, pertama sekali untuk makluman akak kan, dalam rawatan Islam dia sebenarnya tak ada yang kata kita ni boleh keluarkan jin, tangkapkan jin masuk dalam botol kurung. Hal tu tak ada dalam Islam. Pasal
yang hanya mampu untuk mengurung, mengikat, menyiksa jin hanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sebab itu Nabi Allah Sulaiman dia pernah minta pada Allah Ta'ala kelebihan ini tidak diberikan kepada orang selepas daripadanya. Wa imam Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun pernah menyebutkan, seandainya aku tidak teringat berkenaan dengan janji saudaraku Sulaiman kepada Allah Ta'ala, nescaya pasti aku akan ikat kamu wahai iblis. Tapi Nabi tak buat. Kerana apa? Kerana itu adalah permintaan Nabi Allah Sulaiman AS. Sebab itu siapa-siapa yang klaim kata dia boleh masuk dalam botol dan sebagainya, itu semua adalah dusta semata-mata. Bahkan benda itu boleh jadi rawatan tu ada unsur-unsur khurafat dan juga syirik. Jadi sebab tu kita hari ni kalau kata nak pergi berubat, tak salah untuk kita ini cuba ikhtiar. Tapi pastikan orang cakap apa, rawatan yang kita buat itu selari dengan apa yang syarak benarkanlah. Sebab hari ni banyak yang klaim kata rawatan Islam, tapi apa yang dia buat tu tidak selari dengan apa yang Islam nak lah. Tapi tak apalah, benda tu pun dah lepas kan? Jadi kalau kata ada tunjuk kita apa ni semua, saya rasa mungkin benda tu benda dia. Kalaupun kita nampak dalam motor, benda tu benda dia. Tak mungkin yang mana dia boleh kurung dan sebagainya. Sebab itu adalah benda yang amat-amat mustahil untuk seorang manusia boleh buat. Nabi Allah Sulaiman buat pun disebabkan kerana Allah Ta'ala izinkan. Dan benda itu kelebihan yang Allah hanya beri kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun tak buat demikian. Jadi kalau kata umat Nabi boleh buat macam tu, kita fikir sendirilah, benda tu sangat-sangat tak logik lah. Limau ni dibuat mandi 7 hari. Bermula daripada hari ni petang, lebih kurang dalam pukul 6, 6.30 macam tu. Baik, ambil limau ni, sekali mandi 3 biji. Okey, potong dia macam ni lah. Potong atas sikit, bawah, ceraikan dia. Kemudian potong 1, 2, 3, 4. Dia akan jadi 5 bahagian lah. Kanan, kiri, depan, belakang. Lepas tu dia ada tengah-tengah satu. Potong sampai habis tak? Potong sampai habis lah, putuskan. Boleh imagine lah. Tapi atas bawah ni buang dulu. 1, 2, 3, 4. Putuskan dia lah. Tak payah masuk potong habis dah. Jadi 5 bahagian. Okey. Yang 5 bahagian tu lah kita nak gunakan untuk kita letak dalam baldi. Campurkan sikit dengan air ruqyah ni dalam suku gelas je. Sikit saja syarat. Masukkan. Kemudian kita ramas perahkan dia. 3 biji tadi tu ramaskan dia. Sambil kita baca 3 kul. Kul wallah, kul al-falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian baru kita campurkan dengan air pipe lain. Penuhkan. Dan air tu dibuat bilasan terakhir sebelum kita keluar daripada tandas lah. Habis kita mandi biasa. Dan jangan lap, biar dia kering kat badan dengan sendiri. Dan kulit limau tu kalau boleh akak jangan kutip. Minta orang lain yang tak sakit tolong kutipkan. Kutipkan, bubuh satu tempat dalam plastik dulu. Jangan buang dulu, biar dulu kat tepi. Dibuang ketika mana hari penghabisan kita mandi. Artinya hari yang ke-7 baru kita buang. Nak buang dekat mana? Buang di kawasan air mengalir lah. Sungai ke, kat KL ni banyak lah sungai-sungai besar macam tu. Lepaskan je. Kita buang je sampai dalam hati kita niatkan agar penyakit yang ada melekat pada kita tu juga terbuang sama dengan kulit limau tadi tu, insya-Allah. Itu sahaja. Limau tu yang atas bawah tu tak payah kan? Atas bawah tu tak payah. Atas bawah tu tak payah. Kita nak guna yang kita belah tu lah. Depan, belakang, kanan dan kiri. Dan tengah tu lah. Itu yang kita akan ramaskan, insya-Allah. Itu sahaja. Boleh lah. So, memang saya okey ke tak okey? Orang kata okey seperti mana orang biasa tu tak. Artinya memang ada simptom yang akak sebut gangguan tu sendiri lah. Jadi masa tadi saya nak tanya, masa ruqyah kita baca tu ada berasa macam mana? Lain macam lah. Lain macam tu, dada berdebar-debar kan? Kan? Macam mengalir pun ada. Macam mana? Mengalir. Macam ada benda berjalan. Ya, memang ada. Semua saya nak tahu lah. Akak ada tak ambil bukan ambil ilmu lah maksudnya, barang-barang peninggalan siapa-siapa ke, tak kira lah, emas ke, pakaian ke, seingat-ingat. Barang nenek saya adalah cincin ke, emas ke, macam tu tak. Dia bukanlah kata benda tu kita kena buang tak kan, tapi kadang-kadang benda tu ada sangkut paut jugalah. Sebab tu akak selalu mimpi
saudara-saudara mak saudara akak yang dah meninggal, kemudian kadang mimpi nenek, kemudian mimpi menakutkan mayat dan sebagainya. Benda tu sebenarnya dia ada simptom kepada masalah gangguan saka juga. Jadi maksudnya barang-barang tadi tu bukan kata tak boleh, boleh. Cuma kalau boleh akak kena apa ni lah. Barang tu ada dengan akak lagi? Tak ada. Tak ada dah. Dah bagi mak saya dah. Dah bagi dah. Macam ni. Okey, kalau kata dah bagi, kalau kata tu boleh akak ambil air ni sikit, kan? Bubuh dalam bekas campur dengan pipe lain. Kemudian bacakan pada air tadi tu ayatul kursi dengan 3 kul je. Minum. Ayat kursi bukan minum. Ayat kursi dengan 3 kul. Ha. Kan? Ambil air ni sikit, letak dalam bekas, kemudian campurkan air pipe sikit. Kemudian bacakan pada air tadi tu ayatul kursi dengan 3 kul. Ambil emas yang kalau masih yang ada dengan mak tu, rendamkan je dalam tu, kemudian keluarkan je. Maksudnya kita nak jadikan dia sebagai pemutus lah kepada mak saya pun kalau malam dia tak tidur lah. Itulah sebabnya. Dia memang tak tidur, susah nak tidur. Mungkin benda tu juga ada sangkut paut lah dengan masalah gangguan. Antara simptom gangguan yang kadang orang tak perasan, iaitu payah tidur malam. Dia tak ada tidur malam. Dia jadi gelisah, dia jadi rasa tak senang hati, tak tahu kadang-kadang apa yang difikirkan. Itu antaranya. Kalau kata ada rezeki kita nak bawa ruqyah, cubalah insya-Allah. Kita cuba ruqyah insya-Allah.